khabar hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian? Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Okey, pada hari ini saya nak sampaikan satu topik. Dia tabunglah di depan mata. Apa kebiasaannya yang tuan-puan buat? Adakah terus memasukkan duit ke dalam tabung tersebut, ataupun ambil masa sejenak untuk berfikir, nak masukkan ke tak nak? Berapa ringgit kalau nak masukkan? Okey, sahabat sekalian, di sini saya nak berkongsi satu kisah daripada perkongsian guru saya. Ini merupakan kisah benar. Okey, ada seorang lelaki lah. Pada suatu hari ni, dia ni kerja sebagai seorang kerani, dan kita sedia maklum lah bahawa gaji kerani ni taklah besar mana, dan kebetulan ketika itu dia ada sedikit masalah kewangan. Keluarga nak pakai duit, dalam bank pun memang tak ada duit langsung, kosong sen. Bahkan dalam wallet dia ketika itu, dalam dompet dia ketika itu hanya ada RM10 je. RM10 saja, tuan-tuan. Jadi dengan duit RM10 tu dia buntu lah nak buat apa. Gaji tak masuk lagi kan, lambat lagi gaji, nak pakai duit sekarang. Jadi dalam kebuntuan itu dia keluar daripada pejabat untuk ambil angin, hirup udara segar, dan cari ilham lah macam mana nak dapatkan duit ni kan. Jadi bila dia sedang dalam kegelisahan tu, datang seorang insan yang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lelaki tersebut menjawab salam lah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Okey, rupa-rupanya lelaki tersebut berpaling kepada orang yang memberi salam tadi. Orang tersebut merupakan ustaz yang sangat disegani lah, seorang tokoh yang sangat disegani, iaitu Ustaz Hasan. Rumah Ustaz Hasan ni bersebelahan je dengan ofis lelaki tadi, jadi tak jauh lah kan. Okey, kemudian bila Ustaz Hasan tu tengok lelaki ni dalam keadaan gelisah, buntu, dia tanyalah, Ustaz tanya, kamu ni kenapa kan? Ada masalah apa? Dan lelaki tersebut ceritalah dekat Ustaz tu yang duit dalam bank dah tak ada langsung, dalam dompet pun, dalam poket ada RM10 je. Okay, jadi Ustaz ni ajaklah pergi makan. Ini saya cerita secara ringkas saja, cerita lebih-lebih kurang je. Okay, tak adalah teliti sangat. Jadi bila Ustaz ajak pergi makan, dia terus bersetujulah, sebab dia fikir Alhamdulillah lah, untunglah, sebab nak pergi makan ni mesti Ustaz belanja, jadi tak perlu keluar duit, jimat lah ni kat situ kan. Kemudiannya bila pergi makan, siap order, siap makan semua, Ustaz tu terus bangun daripada meja dan keluar, pergi daripada kedai makan tu. Jadi dia, lelaki ni pelik lah kan, ingatkan Ustaz nak bayar, alih-alih terus bangun keluar je. Jadi dia pun pergilah dekat kaunter dan tanya berapa ringgit nak kena bayar. Penjaga kaunter tu cakap RM8. Bila dengar RM8 tu, tuan-tuan rasa kalau kita berada kat tempat dia ketika itu, apa yang kita akan rasa? Dalam poket ada RM10 je, nak kena bayar makan RM8. Masya Allah. Jadi dia terus keluarkan sekeping RM10 tu, dan dengan ketah-ketah menghulurkan kepada
penjaga kaunter tadi. Jadi penjaga kaunter tu memberi baki sebanyak RM2. Jadi dia ada RM2 sahaja berbaki dengan dia sekarang ni. Kemudiannya dia keluar dan nampak ustaz tadi berdiri dekat luar kedai makan tu lah. Kemudian ustaz tanya, dah bayar? Dia cakap dah bayar dah. Kemudian ustaz tanya, sekarang ada baki berapa ringgit lagi? Dia jawab lah, RM2 ustaz. Ustaz tu pun cakap, dekat sana tu ada orang minta sedekah, kamu bagi RM2 tu dekat dia. Wish, kalau kita kat tempat dia, apa yang kita rasa? RM2 je nak hidup, nyawa-nyawa ikan dah ni, nak kena sedekah lagi ke? Jadi dia tak ada pilihan lah, sebab yang suruh tu ustaz yang dia sangat hormati, yang dia sangat segani. Jadi dia bagi je lah kan RM2 tu dekat peminta sedekah tersebut. Kemudian perjumpaan mereka berakhir dekat situ je lah kan. Ustaz tu minta dia apa semua, dia pun balik office. Bila dia balik office, dia tengok atas meja dia tu ada satu sampul surat yang tertera nama dia dekat situ. Jadi dia pelik lah, sampul apa ni, ada nama dia. Dia buka, tengok-tengok, subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, ada RM800 dalam tu. Bayangkan tuan-tuan, yang dekat sini adalah ganjaran bersedekah tu. Bersedekah tu bukan sahaja dia bagi dekat peminta sedekah RM2 tadi, tapi juga adalah dia belanja ustaz tu makan. Walaupun dalam keadaan yang pada ketika itu kita cakap kita boleh cakap yang dia terpaksa, tapi tengok bagaimana kasih sayang Allah terhadap insan yang bersedekah. Jadi kisah tersebut kita boleh jadikan sebagai pengajaran. Jadi tuan-tuan, apabila tabung lalu depan kita, kita tak payah fikir dah, terus ambil duit semampu yang kita ada, hulurkan je. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan perbaikilah, kerana sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Imran ayat ke-134 yang bermaksud, mereka yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan mereka yang menahan kemarahannya, dan mereka yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mencintai mereka yang berbuat baik. Okay, Allah sebut apa mula-mula tu? Pada ayat ke-134 surah Al-Imran tu, Allah sebut yang pertama adalah orang yang mereka yang mendermakan harta pada masa senang dan susah. Jadi Allah ni sangat cintai orang yang berinfak, yang bersedekah. Kemudian dalam surah yang sama juga, iaitu surah Al-Imran ayat ke-146, kita turun ke ayat bawah sikit. Tadi 134 kan. Okey, surah Al-Imran ayat ke 146 ini Allah berfirman yang bermaksud, dan berapa banyak daripada nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh orang
oleh ramai orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang menimpa mereka pada jalan Allah, dan mereka tidak lemah tenaga dan tidak pula tunduk kepada musuh. Dan ingatlah tuan-tuan, Allah sentiasa mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kesimpulannya di sini, bila kita ditimpa ujian, terutamanya dalam bentuk kewangan, kita jangan terlalu memikirkan masalah tersebut. Sebaliknya, kita kena yakin pada kuasa Allah Ta'ala dan bergantung 100% pada Allah. Sebab makhluk tak ada kuasa, hanya Allah yang berkuasa. Jadi di sini kalau boleh saya nak bagi cadangan, tuan-tuan dekat rumah kalau boleh sediakan satu tabung yang dinamakan tabung sedekah, ataupun kita sekarang ni viral kan tentang penggunaan tabung sedekah subuh. Okay, macam mana ni nak guna ni? Mungkin setiap hari sahabat-sahabat sekalian boleh masukkan duit dalam tabung tersebut. Tak kisah berapa pun, serendah 10 sen pun boleh, semampu yang mungkin. Setiap hari istiqamah, dan cukup sebulan boleh keluarkan duit tersebut dan hulurkan pada mereka-mereka yang memerlukan, ataupun badan-badan kebajikan yang disahkan lah. Jadi insya-Allah dengan cara ini, moga-moga Allah Ta'ala mengganjarkan kita syurga dan juga pahala yang kita tak dapat nak bayangkan lah. Sebab Allah tu maha kaya, dia mampu bagi lebih daripada apa yang kita minta. Okay, jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya harap dengan perkongsian ini sama-sama kita ambil pengajaran dan manfaat darinya dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian saja daripada saya. Redha ilahi, dambaanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.